namanya. Assalamualaikum Brother Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusa berasal daripada Shah Alam, Malaysia. Saya nak berkongsi pengalaman seram yang mana saya pernah duduk di sebuah rumah dan saya tahu rumah tu adalah rumah yang ada banyak gangguan hantu. Saya telah pun sedia maklum tentang keadaan rumah tersebut. Tapi oleh kerana harga sewa rumah tu sangat-sangat berpatutan dan pada masa tu saya perlukan tempat tinggal, tempat berteduh. Jadi terpaksalah saya ambil rumah tu jadikan sebagai sebuah tempat saya menginap buat seketika. Pada mulanya saya ingatkan saya bolehlah cuba lawan sebab menurut orang yang nak menyewakan rumah yang dia miliki itu dia kata, tapi jangan takut. Walaupun rumah ni rumah berhantu, tak adalah kau nanti kena tidur malam-malam dia cekik kau. Lepas tu orang tu ketawa. Yang aku tahulah daripada owner-owner sebelum ni komplain kat aku, kadang-kadang dengar bunyi orang buka pintu, tutup pintu, TV dia on off, tu biasa tau. Kau jangan takut. Kadang-kadang nanti kau akan dengar lah bunyi orang berlari lah. Kau pun jangan takut. Tu gangguan lah. Jadi harap kau faham jangan cakap aku tak beritahu kau yang rumah ni berhantu. Dipendekkan cerita, saya pun duduk rumah tu setelah saya bayar deposit rumah. Ya, saya dibayar deposit rumah untuk 2 bulan campur sewa. Jadi saya kena keluarkan bayaran 3 bulan lah. Jadi 2 bulan deposit, sebulan untuk sewa bulan yang pertama. Pada mulanya bila duduk situ, itulah yang dikatakan oleh pemilik rumah ni dan itulah yang berlaku. Perkara itulah yang berlaku dan menghantui saya. Dengar bunyi orang berlari, dengar TV on off. Saya pernah bangun beberapa kali buka pintu bilik, tengok dekat ruang tamu television on, Casey. Saya akan matikan TV, masuk balik dalam bilik nak sambung tidur, television tu on balik. Macam ada orang tekan butang untuk buka TV tu. Setelah beberapa kali terkena gangguan ni, saya dah tahu dan buat bodoh ke sini. Jadi betul lah, seperti kata tuan rumah dia ni berhantu. Jadi seperti yang dimaklumkan tentang kadang-kadang dengar bunyi tu, dengar bunyi ni. Memang ada ke sini. Tengah tidur malam dia dengar bunyi tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk. Bunyi macam orang berlari dalam rumah pakai sepatu yang bawah keras tu, dengar kisi dengan jelas. Gangguan makin teruk apabila saya dah duduk rumah tu hampir 6 bulan. So far 6 bulan ni dapat juga bertahan. Takut pun takut, tapi boleh bertahan. 6 bulan duduk rumah tu, mungkin makhluk tu rasa saya ni dah berani sangat kot. Dia mula nampakkan diri dia, Casey. Pernah beberapa kali saya pernah ternampak ada kelibat. Ada kelibat yang masuk dalam bilik yang saya tidur. Bila toleh belakang tengok, dah hilang dah. Masuk bilik periksa, tak ada sesiapa dalam bilik. Saya pernah nampak, Casey, ada seorang perempuan, rambut dia panjang dari kepala sampai ke lantai. Panjang sangat. Buka mata sebab mimpi seram. Dalam mimpi tu nampak perempuan tu. Bila buka mata dalam bilik yang gelap, ternampak daripada sudut mata sebelah kanan, dia tengah berdiri, Casey, dekat dalam bilik tidur. Waktu tu dia dah makin melampau. Dia dah mulalah tunjukkan diri dia. Dah mula nak takut-takutkan saya. Kadang-kadang bila bawa kawan datang rumah untuk lepak, kawan pun tak sanggup nak duduk rumah tu. Kawan saya sampai cakap saya ni gila. Yelah, memang benar-benar rumah tu berhantu. Kawan saya pernah masuk toilet nak buang air kecil. Dia masuk dalam toilet, tutup pintu. Tiba-tiba, Casey, bila dia tengah buang air kecil, dia dengar dalam toilet tu bunyi macam suara orang batuk. Dia tengok kiri kanan, tak adalah orang. Dengan cepat-cepat dia habiskan, dia keluar.
Bila dia keluar, dia nampak saya tengah duduk dekat ruang tamu tengah tengok TV. Dia pun pergilah cuci tangan dekat sinki sebab tadi dalam toilet tak sempat nak cuci tangan kerana kelang kabut. Tengah cuci tangan dekat sinki, tiba-tiba Casey, kawan saya kata, daripada tingkap tu, dia nampak saya dekat luar, dekat koridor tengah buat something. Kemudian dia tengok dekat ruang tamu, kalau saya dekat luar, yang tengah duduk dekat sofa tu siapa? Itulah kawan saya panggil saya gila. Kau dia betul gila lah. Saya berjaya duduk rumah tu setahun, Casey. Sebelum saya dapat balik deposit. Kalau tidak, deposit saya akan hangus. Dapat balik deposit, terus cari rumah lain. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram. Okey, itulah kisah yang pertama Casey nak bacakan. Telah pun saya bacakan awal tadi berkenaan dengan rumah berhantu. Maknanya bila dia nak sewa, tuan rumah cakap, rumah aku ni berhantu tau, kau okey tak? Kadang-kadang dengar tu dengar ni. Dah bayar kan? Kalau setengah jalan anda tiba-tiba tarik diri cakap tak nak teruskan sewa, deposit 2 bulan yang anda beri. Contoh kalau sewa rumah tu RM3,000 sebulan, deposit 2 bulan RM6,000. Jadi kalau anda berhenti ya sebelum perjanjian tu tamat, maknanya perjanjian tu yang bertulis anda sewa rumah tu selama setahun. Sebelum setahun awak cakap awak nak balik deposit, tak boleh. Deposit hangus. Saya rasa itu kemungkinan kenapa dia boleh bertahan duduk dalam rumah tu selama setahun. Kan? Sebab dia tak nak kehilangan wang deposit. Dan adakah kemungkinan juga rumah berhantu ni yang dikatakan oleh tuan rumah, kemungkinan ini semua hanyalah saya punya mungkin andaian sendirilah. Ya, kemungkinan adakah itu tuan rumah punya perbuatan. Dia tahu dia akan cakap, kau dah cakap engkau apa rumah berhantu kan? Lama kelamaan ditambah lagi sampaikan owner ataupun penyewa tak boleh tahan, keluar rumah dan dia dapat makan deposit. Wallahualam. Ini hanya saya punya andaian. Ya, entah benar ataupun tidak, saya pun tidak pasti. Jadi kalau dengar live ni, tidur tak dapatlah dengar. Cerita saya begini, Casey. Harap Casey bacakanlah pengalaman seram saya dalam rancangan Malam Seram. Jom. Saya telah berkhidmat dalam bidang perhotelan. Agak lama dan banyak tempat serta hotel saya pernah bekerja. Dari hotel biasa sehinggalah hotel bertaraf 5 bintang. Cerita ini adalah kisah benar di mana ia berlaku di sebuah resort di dalam sebuah pulau di negeri Melaka. Resort ini pernah digemparkan dengan kejadian bot karam, di mana dalam kejadian bot karam 15 pekerja resort tersebut lemas dan difahamkan pekerja tersebut meninggal dunia. Al-Fatihah buat mereka yang telah pergi menghadap Sang Pencipta. Casey boleh Google artikel berkaitan tragedi bot karam Pulau Besar. Sejujurnya, pulau yang saya bekerja dulu ni penuh dengan cerita-cerita mistik. Banyak pantang larang Casey dekat Pulau Besar. Dan perkara tidak boleh dilakukan apabila berada di dalam pulau tersebut. Nak dijadikan cerita, seminggu sebelum kejadian bot karam terjadi, saya mengalami satu kejadian yang boleh saya sifatkan sebagai satu kejadian yang sangat pelik. Ketika itu saya bekerja shift petang daripada pukul 3 petang hingga 11 malam. Bila bekerja shift petang ni Casey, waktu rehat adalah lebih kurang pukul 5 petang hingga 6 petang. Itu memang waktu rehat staff. Usai semua staff, saya cakap break dan kembali ke kaunter reception. Saya pun ambil giliran terakhir untuk berehat. Walaupun resort ada menyediakan OC untuk manager level and above makan di coffee house, tapi saya lebih suka makan di warung yang berada tidak jauh daripada resort tempat saya bekerja. Jadi pada masa itu sedang saya melangkah
menuju ke gerai tersebut. Berjalan-jalan kan, dengan penuh longlai. Kelihatan dari jauh, saya ternampak ada seorang wanita yang agak muda sedang membaca Al-Quran di bawah pokok yang ada di tepi pantai ketika itu. Saya tiada pilihan, Casey. Saya terpaksa menyusur laluan tersebut walaupun terasa dalam hati macam agak kurang elok. Orang sedang mengaji tapi kena lalu pula dekat depan dia. So saya macam mana aku nak jalan ni? Ketika saya melintas wanita tersebut, tiba-tiba dia berhenti mengaji dan memberi salam kepada saya. Tengah jalan ni, jalan perlahan-lahan, cuba sedaya yang mampulah. Untuk jalan tu tak naklah rasa tunjukkan macam kurang sopan. Tengah jalan perlahan-lahan, jalan tunduk, tiba-tiba wanita ni berhenti. Dia tengah baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun jalan ke si. Tiba-tiba dia berhenti. Kemudian dia kata, Assalamualaikum. Kata wanita tu, dia beri salam dekat saya. Sambil dia tengok saya, bila dengar suara dia beri salam, saya pandang wajahnya tengah tersenyum. Assalamualaikum. Saya menjawab kembali salam tersebut. Dan saya pun membalas dengan senyuman. Waalaikumsalam. Usai makan, okey. Selepas selesai makan dan time break pun dah nak sampai ke penghujung, saya berpatah balik menggunakan laluan yang sama, Casey. Wanita misteri tadi masih ada di bawah pohon dan masih sedang meneruskan dari jauh ni, tengah pegang Al-Quran, tengah baca. Sampainya depan wanita tersebut, dia menyapa saya lagi. Assalamualaikum. Dia berhenti, dia menyapa. Sapaannya kemudian berbunyi begini. Assalamualaikum. Sambil tersenyum. Saya menoleh ke arah wanita tersebut tapi tak dapat jawab salam yang diberi kerana terasa mulut seperti dikunci. Nak jawab ni, kenapa aku tak boleh jawab ni? Dia terus berkata, dahi awak tu macam ada tanda hitam. Sini saya tengok ni. Dahi awak ni ada tanda hitam ni. Jaga-jaga ya. Ada benda tak elok akan terjadi. Ayat ni saya dengar dengan sangat jelas. Saya seperti dipukau dan selepas saya melangkah beberapa tapak ke hadapan, selepas dengar wanita tu bercakap, tersenyum, sambil melontarkan sesuatu, saya teruskan perjalanan. Selepas saya beberapa langkah ke depan, saya mula tersadar dari tadi mulut yang nak jawab salam tak boleh menjawab, Casey. Dan ingin bertanya dengan wanita tentang apa yang dimaksudkan. Ada benda tak elok terjadi. Saya toleh belakang. Bila saya toleh belakang, wanita tadi yang tengah duduk baca Quran, mana pula dia pergi ni? Dah gaib ke si? Minggu tersebut adalah minggu terakhir saya bekerja di resort. Dan selepas minggu saya resign, saya dapat berita berlakunya bot karam yang menimpa rakan-rakan seperjuangan saya. Kawan-kawan saya yang kerja dekat situ, antara mereka yang terlibat dalam kejadian tragedi bot karam. Salam takziah buat keluarga mangsa yang terlibat. Semoga roh mangsa yang meninggal dunia semasa bot karam tersebut ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Kepada mangsa yang masih hidup, pastinya ini adalah pengalaman ngeri yang tak dapat dilupakan, Casey. Saya banyak melalui pengalaman mistik dan menyeramkan. Jika diizinkan Allah, saya akan share lagi cerita-cerita saya dalam ruangan ini. Thank you, Casey, kerana sudi bacakan cerita saya. I see you when I see you. Selamat malam seram.